Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaidah binti Safri akan membentangkan berkaitan tajuk perkembangan sekular hingga demokrasi. Okey, disebabkan oleh perkembangan pemikiran, maka terwujudlah tujuh perkembangan pemikiran, iaitu sekularisme, liberalisme, rasionalisme, humanisme, human right, pluralisme, demokrasi. Okey, pertama kita pergi kepada sekularisme. Sekularisme ialah konsep di mana mereka menolak agama secara terang-terangan. Di mana mereka menganggap agama itu bukan satu keperluan dalam kehidupan mereka. Seterusnya kita pergi kepada liberalisme. Liberalisme ini pula ialah mereka yang menolak hukum-hukum nas, iaitu daripada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana mereka mengatakan bahawa tiada keperluan mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya rasionalisme. Rasionalisme ini ialah mereka yang berfikiran menggunakan logik akal. Mereka berfikir menggunakan logik akal, di mana mereka mencari kemaslahatan atau kebaikan dulu, baru menentukan daripada syariat Allah. Sebaliknya, mengikut agama Islam kita ialah kita perlu mencari syariat Allah dahulu. Kita perlu tentukan syariat Allah dahulu, baru mencari kemaslahatan atau kebaikan. Sebaliknya itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada humanisme. Humanisme ini ialah di mana mereka satu gerakan yang mereka ingin memperjuangkan hak manusia, di mana humanisme ini tumpuan kepada aspek kehidupan manusia, apa yang manusia kehendak. Maksudnya mereka ingin mengikut kepada hawa nafsu mereka masing-masing. Seterusnya human right. Human right ini adalah satu perjuangan yang membawa kepada konsep memperjuangkan hak humanisme itu. Maksudnya human right ini adalah satu konsep perjuangan. Mereka ingin memperjuangkan hak yang telah dikeluarkan ataupun diberikan daripada humanisme. Bermaksud humanisme dan human right ini saling berkait antara satu sama lain. Pluralisme pula ialah ialah satu perkara yang di mana mereka ingin membawa sesuatu kepada keharmonian, di mana pluralisme ini contohnya seperti LGBT, mereka ingin mendapat hak sama rata, di mana mereka ingin memperjuangkan hak mereka, hubungan sesama jenis dan sebagainya. Seterusnya demokrasi. Demokrasi ialah melalui pungutan suara, iaitu suara orang ramai. Akhir sekali kita ingin melihat apa perbezaan di antara konsep syura dan demokrasi. Konsep syura itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, manakala demokrasi melalui pungutan suara orang ramai. Syura itu kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis, manakala demokrasi pula ialah berdasarkan undian orang ramai. Syura juga berkonsep mutlak, manakala demokrasi berkonsep pluralisme. Syura pula menekankan menggunakan hukum yang terdapat dalam nas, iaitu Al-Quran dan hadis, manakala demokrasi pula menggunakan konsep human right, iaitu konsep perjuangan. Syura pula mereka meyakini wujudnya Tuhan, manakala demokrasi pula mereka berdasarkan konsep humanisme. Mereka memperjuangkan konsep humanisme. Akal wahyu pula ialah satu perkara yang merujuk kepada nasionalisme. Okey, kalau demokrasi ialah rasionalisme, merujuk kepada rasionalisme. Syura pula terikat agama. Syura terikat kepada agama, di mana demokrasi merujuk kepada liberalisme, dan Islam cara hidup ialah dalam syura kita menekankan Islam itu dalam kehidupan, manakala demokrasi pula ialah berdasarkan konsep sekularisme. Okey, sekian daripada